daripada surah Sad, surah yang ke-38, ayat yang ke-29. Jom sama-sama tuan-tuan, kita cuba membacanya dan kita cuba faham maksud di sebalik ayat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Maksudnya, Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu, wahai Muhammad. Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, dalam ayat ini Allah menggunakan kalimah kitab. Kenapa Allah tak guna perkataan Al-Quran? Kitab ini membawa maksud sesuatu yang tertulis. Sesuatu yang tertulis ataupun dalam bahasa mudah kita hari ini adalah SOP. Daripada siapa? Anzalnahu, yang kami turunkan. Siapa yang turunkan? Allah. SOP daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Al-Quran itu maksudnya adalah bacaan yang diulang-ulang. Itu maksud Al-Quran. Kitab ini sesuatu yang tertulis, sebuah perlembagaan SOP daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan. Siapa yang turunkan? Allah. Ilaika. Ilaika itu kepada Muhammad, tapi sebenarnya ilaika itu kepada saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dia sebut perkataan ilaika itu, tuan-tuan dan puan macam ni. Ilaika, Al-Quran itu diturunkan untuk siapa tuan-tuan dan puan? Untuk saya. Dengan tangan-tangan apa? Untuk siapa? Untuk saya. Al-Quran diturunkan untuk saya. Itu yang pertama. Mubarak liyadabbaru ayatihi. Dan Al-Quran ini satu kitab yang banyak faedah dia. Mubarak, barakah. Kita biasa dengar tentang perkataan barakah. Barakah itu kan. Barakah ini membawa maksud segala kebaikan yang Allah turunkan di muka bumi ini dan keberkatan tersebut dia dapat dinikmati oleh orang sekeliling. Itu maksud barakah, teman-teman. Secara bahasa je lah kan. Dan mubarak ini ditujukan kepada kita dalam ayat ini merujuk kepada perkara-perkara yang positif ataupun perkara-perkara yang menyelamatkan ataupun perkara-perkara yang memberikan ketenteraman dan rahmat. Sudah tentu apakah perkara tersebut, apakah benda itu tidak lain dan tidak bukan datangnya daripada Al-Quran. Bila ada Al-Quran, orang itu akan rasa positif. Bila ada Al-Quran, orang itu akan rasa selamat. Bila jaga Al-Quran, orang itu akan rasa tenteram dan juga dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana dia nak dapat keberkatan itu? Dengan dua cara. Bagaimana hidup kita, saya, tuan-tuan puan, keluarga saya, tuan-tuan puan, masyarakat sekeliling saya, tuan-tuan, nak dapat barakah tu macam mana? Mesti buat dua perkara. Apakah dua perkara itu? Yang pertama, liyadabbaru ayatihi. Tadabbur ayat-ayat Allah. Cuba faham apakah mesej Allah di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, waliyatazakkaru ulul albab. Yakni kita ambil peringatan daripada ayat-ayat Allah. Ambil peringatan daripada ayat-ayat Allah. Ambil peringatan. Lagi bagaimana nak menjemput keberkatan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, mesti buat dua perkara ni. Yang pertama tadabbur, yang kedua tazakkur. Jadi kalau kita tengok pada hari ni tuan-tuan dan puan, kenapa saya ni rasa macam payah nak bangun malam contoh kan, rasa susah nak beribadah. Tengok balik tuan-tuan, adakah kita menjemput barakah ini dengan cara dua tadi? InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kalau kita berusaha ke arah itu, kita mengejar barakah ini dengan kaedah tadabbur dan tazakkur ini, insyaAllah keberkatan itu akan datang kepada kita. Sebut tentang barakah ini tuan-tuan dan puan, dia berkaitan dengan thubutul khair, kebaikan yang tetap, yang mana Allah Ta'ala akan beri selalu. Yang keduanya ziyadatul khair, iaitu kebaikan yang bertambah-tambah. Itu perkataan mubarak itu. Ini yang kita nak faham secara asas sahaja tuan-tuan, yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita baca Al-Quran, Al-Quran ini tidak diturunkan oleh mana-mana manusia, bahkan Al-Quran ini dapat direct daripada Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan untuk kita, untuk saya tuan-tuan dan puan, dan bagaimana kita nak mencapai keberkatan itu, mesti kita buat dua perkara ini, iaitu tadabbur dan tazakkur Al-Quran. Itu mesej pertama lah yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang tanya pula, apa maksud tadabbur? Apa maksud tazakkur? Nak bagi faham kan? Saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tadabbur ini satu proses mendalami, menghayati dan kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu proses tadabbur. Maksud tadabbur ini asal daripada perkataan dabbara, iaitu hujung satu pangkal. Bermakna kita nak mendalami itu bukan mendalami sekadar
surface saja, permukaan saja. Tapi kita nak tahu daripada awal hingga ke hujung pangkal tu. Nak tahu sampai daripada awal hingga ke akhir. Dia tak ada potong-potong tuan-tuan dan puan. Jadi disebut tentang tadabbur ini, dia cerita tentang proses untuk kita faham, proses untuk kita berfikir. Disebut tadabbur buat macam ni tuan-puan. Tadabbur. Ketuk kepala sikit tuan-puan. Letak atas kepala. Tadabbur. Disebut tadabbur kat mana tuan-puan? Dekat sini. Sebab apa? Sebab ia bukan dekat tanjak ni tuan-puan . Kita nak beritahu dekat otak kita. Sebab apa? Dia proses faham dan proses berfikir. Tempatnya di otak tuan-puan. Letak tangan atas kepala. Ingat. Tadabbur. Semua dah buat tu, alhamdulillah. Disebut tadabbur, ingat. Tadabbur pakainya di otak. Pakainya di otak. Disebut tadabbur itu dia tentang fikir. Fikir, itu yang pertama. Ataupun bahasa orang putih, tadabbur ni what? Apa dia? Apa mesej Allah? Kan? Apa? What? Dan apakah dimaksudkan dengan tazakkur itu tuan-tuan dan puan-puan? Tazakkur ini peringatan, tindakan, ambil perhatian. Itu maksud tazakkur. Kan? Dan tazakkur ni tadi, tadabbur what? Tazakkur ni so what? Nak buat apa pula lepas kita dah baca Al-Quran? Lepas kita dah faham mesej tu, apa kita nak buat? So ini yang kita nak bincangkanlah setiap kali kita melalui proses tadabbur dan tazakkur Al-Quran. Dan bila sebut tentang tazakkur ini tuan-tuan dan puan-puan, dia sesuatu yang mesti dirasai dan dilakukan itu disebut sebagai zakara. Iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dia mesti kena rasa dan mesti kena buat. Itu dia dimaksudkan dengan zakara. Ini dekatkan kepada Allah. Disebut tentang tazakkur, dia mesti kat sini tuan-puan. Letak tangan kita kat dada. Letak kat dada sebab apa? Sebab tentang zikir, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadabbur kat mana tuan-puan? Tadabbur? Tak kepala. Dekat otak kita. Proses berfikir. Tazakkur? Dekat sini. Dekat dada kita. Supaya kita muhasabah diri. Ingat tentang diri kita. InsyaAllah.